Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya, salam sepakat Sabah hebat. Yang berusaha Puan Tahniah Haji Jaman, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Yang berusaha Dr. Haji Muhammad Kasim bin Tusin, Timbalan Pengarah Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Sabah. Timbalan-timbalan pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, ketua-ketua penolong pengarah kanan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, para pegawai Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, para pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Encik Nazri K. Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Trusted Sharks, penceramah jemputan kita pada hari ini, dan seterusnya, para penonton webinar yang terdiri daripada guru-guru, ibu bapa dan para pelajar. Selamat datang ke webinar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah sempena Carnival Sains Sabah tahun 2022 bertajuk Success Story of Successful Entrepreneur. Para penonton yang dihormati, bulu diasah, jalinan disemat, gubahan diolah, bawa berangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi memberkati webinar kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Jafnar Aludin, penolong pengarah sektor pembelajaran. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, pada hari yang penuh bermakna ini, kami berhimpun dengan penuh rasa kesyukuran atas nikmat kesehatan, kesejahteraan, keamanan dan kemakmuran yang Engkau kurniakan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, bersempena dengan program webinar Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Carnival Sains Sabah tahun 2022, kami pohonkan keberkatan-Mu, agar program ini berlangsung dengan teratur, serta tercapai segala objektifnya, dan anugerahkanlah kami keazaman untuk bekerja dengan tekun dan penuh kesungguhan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kami memohon kepadamu, agar khidmat bakti kami ini sentiasa diberi petunjuk dan hidayah dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami untuk menjadi manusia yang berjiwa waja, sentiasa sanggup menghadapi rintangan dan cabaran demi memartabatkan pendidikan, agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mendengar, perkukuhkanlah keazaman, permuafakatan dan persefahaman antara kami, agar kami mampu merealisasikan slogan keramat, sepakat Sabah hebat. Justru itu, jadikanlah kami warga pendidikan yang sentiasa mengutamakan kecemerlangan dan budaya kerja yang berkualiti di setiap peringkat. Jadikanlah kami penjawat awam yang sentiasa menjaga tahap integriti yang tinggi, membenci rasuah, serta menghindari segala bentuk penyelewengan dan salah guna kuasa. Begitu juga setiap masa, memperbaiki kelemahan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Berkuasa, anugerahi kami kekuatan dan kesehatan untuk terus menyumbang jasa bakti di mana jua kami berada. Peliharalah kami daripada perkara-perkara yang negatif, fitnah, perselisihan faham, dan daripada segala kejahatan. Semoga kami merasa aman, tenang, dan produktif dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemberi Kesejahteraan, jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terpelihara daripada segala wabak, bencana, dan kemudaratan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi.
Baiklah para penonton, kita mulakan webinar kita pada hari ini dengan memberi tumpuan dan mengalu-alukan kehadiran seorang insan, bekas seorang guru yang kini menjadi usahawan muda yang berjaya. Beliau merupakan pengasas kepada jenama barangan sukan Trusted Shop. Barangan seperti baju sukan dan koprat yang dihasilkan begitu sinonim dengan motif corak etnik Sabah yang kreatif dan menarik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berkenalan dengan Encik Nazri K. Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Trusted Shop. Apa khabar Cikgu Nazri? Boleh bahkan saya panggil Cikgu? Boleh, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi memenuhi jemputan kami pada hari ini. Baiklah Cikgu Nazri, bolehkah Cikgu ceritakan biodata pengenalan diri dan juga latar belakang pendidikan Cikgu serta bagaimana dari dunia pendidikan boleh beralih arah ke dunia perniagaan? Silakan Cikgu. Terima kasih Puan Widiawati. Assalamualaikum semua. Saya Nazri K. Hamid, berpendidikan Bachelor Pendidikan Jasmani. So saya ini seorang guru pendidikan jasmani juga. Jadi kenapa terlibat dalam bidang perniagaan ni sebab waktu saya di sekolah dulu, kita pendidikan jasmani ini kita memang terlibat dalam untuk mencari pakaian sukan. Jadi antara cabaran kita mencari pakaian sukan ni, kalau kita sebagai guru ni, kita ada beberapa kekangan lah. Yang pertama sekali ialah dengan isu bajet. Okay, so kalau kita tahu di sekolah ni kita punya bajet tidaklah besar mana kan. Tapi dalam masa sama juga kita perlukan pakaian yang berkualiti. Sebab macam saya sendiri sebagai guru sukan, kita faham tentang pemilihan pakaian yang berkualiti juga boleh memberi impact kepada persembahan atlet ketika bertanding. Jadi kalau melibatkan pakaian ni, kalau kita perlukan pakaian yang berkualiti tetapi harga pula mahal, harga sangat besar, bajet yang kita perlukan adalah sangat besar. Tetapi kalau kita bergantung harap kepada bajet yang hanya sekolah ada, kita hanya boleh mampu membeli pakaian-pakaian yang murah tetapi kualitinya yang kita hanya boleh pakai sekali dua kali, mungkin kurang setahun, rosak. Jadi di situ yang saya melihat benda ni macam saya perlu cari satu kualiti yang baik tetapi kita boleh dapat dengan harga yang murah. Jadi di situlah perjalanan apabila saya melihat masalah ni bukan saja kepada satu sekolah tetapi saya percaya kepada satu Malaysia punya sekolah lah ada masalah ni. Jadi saya mula mencari material yang sesuai sebab saya sendiri bekas seorang atlet yang kita faham apa material, apa pakaian yang sesuai, cutting yang sesuai untuk atlet lah. Jadi saya mendapat beberapa kilang yang pernah produce barangan sukan yang jenama dunia lah dengan harga yang sangat murah. Dan dari situ saya mula mengajak rakan-rakan sekolah-sekolah lain kalau ada perlukan barangan sukan, pakaian, saya boleh bantulah. So dari situlah sebenarnya mulanya perniagaan ni apabila
saya cuba membantu bukan saja untuk sekolah sendiri tetapi untuk rakan-rakan yang lain. Jadi saya melihat dengan memberi kualiti yang baik, barangan yang baik, orang pun senang hati kan, atlet pun senang hati, sekolah pun senang hati. So di situlah tercetusnya idea macam mana saya mula bergiat dalam penyagaan barangan sukan. Okey, terima kasih Cikgu Nazri. Ya, para penonton sekalian, bayangkan corak tradisi etnik yang biasa dipakai dalam baju tradisional sekarang ini boleh kita pakai dalam dicetak di dalam t-shirt yang diperkenalkan oleh Trusted Shark. Betapa menariknya. Okey, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita saksikan dulu video seterusnya. Okey, cuba shot yang baju etnik Sabah ni dia menggunakan kain baldu tidak sesuai untuk dipakai pada bila-bila masa. Kami mengeluarkan satu desain yang bercorakkan motif Sabahan, ianya mendapat sambutan yang sangat luar biasa. Kita buat baju etnik ni ianya boleh dipakai pada bila-bila masa. Pakaian-pakaian ini adalah sebagai satu bentuk education kepada remaja zaman sekarang. Mereka mempelajari budaya mereka sendiri. Kita sudah lama terkenal dengan batik Malaysia. Saya ingin memperkenalkan semua corak motif-motif etnik Sabah ni supaya dikenali di dunia. MGB adalah tempat yang sesuai untuk motif Sabahan ni diperkenalkan kepada lebih ramai orang, terutamanya kepada pelancong yang datang ke Malaysia. MGB juga selalu buat event hanya untuk membantu lebih ramai lagi kenal kita punya brand. Dia memberikan servis dari segi e-commerce. Kita boleh pasarkan produk kita di luar negara. Baiklah Cikgu Nazri, setakat ini berapakah sudah cawangan Trusted Shark di Sabah ataupun sudah mengembangkan sayap ke semenanjung Malaysia? Serta bolehkah Cikgu Nazri berkongsi tentang anugerah ataupun pengiktirafan yang diterima setakat ini? Baiklah, mungkin sebelum tu Puan Widya mungkin saya boleh sedikit penerangan lah. Sebab tadi pada awalnya saya bercerita tentang pakaian sukan tetapi tiba-tiba keluar video pula berkenaan tentang rekaan etnik kan. Jadi mungkin saya percaya ramai yang sudah mengenali baju etnik Sabah ni. So mungkin memang pada asalnya saya bermula dengan pakaian sukan. Tetapi kami adalah di Trusted Shark kita specialize in design. Jadi Trusted Shark dikenali sebagai baju etnik, tetapi sebenarnya asalnya kita pengeluar pakaian sukan. Jadi pakaian etnik ni kita keluarkan sebab kita ingin cari satu kelainan yang macam mana orang akan kenal Trusted Shark ni dan dia berasal daripada mana. So of course dia berasal daripada Sabah, mana saya sendiri pun anak jati Sabah sendiri. Jadi saya mencari satu identiti yang supaya orang akan kenal Trusted Shark. So jadi dengan motif Sabahan ni yang budaya kita yang ada ni yang kita perlu ketengahkan. Sebab tu saya mengambil inisiatif untuk menjadikan motif Sabahan ni sebagai niche, sebagai orang mudah kenal brand Trusted Shark. Jadi video tadi tu yang kita perkenalkan berkenaan tentang apa-apa hasil yang kita telah lalui lah, yang kita sudah buat, desain, terlibat dengan banyak acara. Alhamdulillah setakat ni perniagaan Trusted Shark kita sudah ada di Sabah sendiri. Kita ada 2 cawangan di Suria Sabah dengan Kompleks Garang Pusing, dan kita baru di Semenanjung ada satu di Muazzam Shah Pahang, dan yang terbaru kita ada buka satu lagi di Malaysia Great Bazaar lah, Bukit Bintang. Jadi setakat ni kita ada 4 cawangan yang tengah beroperasi lah. Jadi itulah antara
antara yang saya telah usahakan sejak tahun 2016 lagi. Soalan kedua tadi apa cikgu? Okey, bagaimana dengan pengiktirafan Cikgu Nazri? Oh, pengiktirafan. Alhamdulillah pada tahun mungkin saya boleh cerita daripada awal lah macam mana kita boleh dapat pengiktirafan ni. Pengiktirafan pada tahun 2018 sebenarnya. 2018 Trusted Shark mula dikenali apabila kami mengeluarkan satu desain yang bermotifkan etnik. Idea asalnya adalah kita seperti membudayakanlah baju etnik ni supaya kita boleh pakai setiap hari pada bila-bila masa. Sebab kalau kita tengok baju pakaian etnik ni, dia yang asalnya kain dia jenis yang tebal, kain baldu, ada yang kain yang jenis kasar, dan yang originalnya lah kan, yang disulam, jadi kebiasaannya baju pakaian ni hanya akan keluar pada bulan 5 untuk menyambut pesta Kaamatan. Tetapi idea saya keluar untuk mendesain semula pakaian etnik ni yang diolah supaya yang dia lebih mudah lah, yang mudah untuk dipakai, selesa, yang hari-hari bila-bila masa boleh pakai. Jadi pada tahun 2018 adalah orang cakap kemuncak je lah apabila kami mengeluarkan 4 desain, dan 4 desain tu sangat mendapat sambutan yang sangat memberangsangkan pada pesta Kaamatan. Dan dari situ kita sudah start dikenali. Pada tahun 2019 kita keluarkan lagi desain yang lebih baik daripada tahun 2018, dan pada tahun 2019 lah yang Trusted Shark menerima banyak anugerah hasil daripada desain-desain etnik ni. So anugerah yang pertama yang saya dapat adalah Top 100 Young CEO pada tahun 2019. 2019 ni banyak anugerah. Itu yang pertama lah. Yang lepas tu yang kedua kita dapat anugerah Malaysia Super Brand. So Malaysia Super Brand ni kalau kita lihat, kalau biasa kita pergi ke mana-mana supermarket, ada nampak produk-produk makanan ke, produk-produk apa yang ada tertera logo Super Brand. Tidak kisah dia tahun bila, Super Brand 2018 ke, 2019 ke, 2020, setiap tahun dia ada. Super Brand ni dia mengiktiraf kepada produk-produk yang mencapai level lah yang dipercayai. Sebab sebelum dia memberi anugerah Super Brand tu, dia akan melalui beberapa proses audit, check quality, check semualah, everything. Jadi pada tahun 2019 tu kita melepasilah semua kriteria yang telah ditetapkan dan dianugerahkan sebagai Super Brand, Malaysia Super Brand Award pada tahun 2019. So bagi saya ini adalah sangat tinggilah pengiktirafan ni, apabila kita sebab dia melibatkan kepercayaan pengguna kepada produk kita lah. Selepas Super Brand tu kita mendapat satu lagi pengiktirafan daripada The Lang International Corporate Icon Award. Dia mengklasifikasi kita sebagai Best Ethnic Sportswear, lah. And then yang paling yang pada tahun tu juga kita dikejutkan juga dengan satu lagi anugerah daripada luar negara, daripada Indonesia, Asia Platinum Award. Dalam kategori The Best Innovative and Creative Product. So itu tahun 2019 lah. And then pada tahun 2019, 2020 kita PKP, start PKP, COVID melanda. Saya punya story ada dikeluarkan di dalam satu buku jurnal The Malaysia Successful People tahun 2020.
So itulah antara anugerah yang kita perolehi lah setakat ni. Baiklah para penonton yang dihormati, kejayaan tidak akan datang bergolek tanpa cabaran, onak dan duri. Bak kata pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oleh itu, Cikgu Nazri, apakah cabaran ataupun rintangan yang tidak dapat Cikgu lupakan sepanjang menceburi bidang perniagaan dan memperkasakan jenama Trusted Shark agar boleh bersaing dengan jenama sukan yang lain? Kalau bercerita tentang cabaran ni, selama berniaga Trusted Shark ni sangat banyak cabarannya lah. So antara setiap cabaran ni dia punya level kesukaran tu berbeza-beza. So antara yang saya ingat, antara cabaran yang saya ingat adalah berkenaan tentang apabila design baju motif Sabahan ni dicetak rompak. Ini isu yang sangat besar lah, sebab bila dia dicetak rompak, dia akan memberi kesan kepada brand, dia akan memberi kesan kepada company sendirilah. So pada tahun 2018, selepas viral, selepas Trusted Shark ni terkenal dengan desain etnik ni, tidak lama selepas daripada itu, sebenarnya awal tahun 2019 pun cetak rompak sudah telah bermula. So banyak baju-baju etnik ni dicetak rompak, ada dijual di pasar malam, dan dia memberi impact yang negatif lah kepada brand, sebab orang tidak kenal the originality Trusted Shark punya design ni adalah daripada Trusted Shark. So diorang beranggapan baju ni viral dan terdapat di pasar malam. So apa yang memberi impact dia adalah kepada brand lah. Ada ramai yang PM, ada ramai yang PM di punya page di media sosial yang berkenaan tentang diorang sangat disappointed, kecewa dengan quality yang mereka dapat lah kan. Tapi bila kita siasat, dia bukan produk Trusted Shark, dia dapatkan barang tu daripada pasar malam. Jadi kita cubalah untuk cover balik benda ni kan, supaya pastikan beli yang original, baru kamu akan dapat the best quality yang sepatutnya lah. Ada juga pernah berlaku scammer pun pernah berlaku juga, di mana kalau kita di media sosial ni memang tidak lari daripada scammer. Dia pasarkan, dia jual baju etnik Sabah. Dia gunakan gambar-gambar Trusted Shark. Sebab time itu tengah viral, jadi mudahlah untuk dapat duit. So dia gunakan semua gambar-gambar kita. Siapa mau beli baju dengan harga yang sangat murah, sangat tidak masuk akal. Dan ada yang sudah terkena, dan saya sendiri sudah minta dia untuk report polis lah, untuk ambil tindakan. Tapi kita kesian lah dengan dia kan, sebab ada satu mangsa tu dia daripada Kudat. Jadi dia betul-betul mau baju tu, so dia beli dengan orang tu dan sudah back in, ini orang tu senyap. Jadi ketika tu kami ada kebetulan kami ada buat event, ada buka booth di Kudat. So mangsa ni datang ke booth, dia komplain pasal dia belum dapat baju. So bila kita siasat daripada mana dia dapat baju, rupanya daripada scammer ni. Siasat daripada scammer. So kita arahkanlah, minta dia untuk buat report polis sebab dia tertipu kan. Tapi dalam masa sama kita pun macam simpati lah, sebab memandangkan dia betul-betul mau baju ni. So kita bagilah dia selai baju pada on the spot pada hari itulah, dan kita remind pada dia supaya berhati-hatilah lepas ni, support yang original lah. Itu antara yang berlaku. So banyaklah, itu antara yang saya ingat sehingga hari ini. Dan sehingga hari ini pun masih ada juga cetak rompak tu. Tapi saya tidak menganggap itu adalah sebagai satu tekanan yang sangat besar, sebab kita faham bila berlakunya cetak rompak, meaning to say we are number one lah, kita diikuti oleh orang ramai kan.
Dan cabaran yang paling besar yang kita lalui adalah of course satu dunia tahu apabila PKP melanda. Bila COVID melanda pada tahun 2020 bulan Mac, saya ingat lagi. Bulan Mac di mana kita diarahkan untuk tutup. Bukan penyagaan saja. Satu Malaysia diarahkan tutup, duduk diam di rumah. Mula-mula 2 minggu, lepas tu extend 2 minggu, extend, last 2 tahun. Jadi bayangkanlah selama 2 tahun tu, tapi dalam tempoh 2 tahun tu ada yang dia tidaklah 2 tahun genap tidak buka kedai, ada jugalah. So kalau boleh dikatakan dalam tempoh 2 tahun tu mungkin setahun lah tidak buka kedai kan, kalau dikumpul-kumpulkan lah. Tapi dia berperingkatkan, mula-mula buka, lepas tutup, buka, tutup. So lebih kurang setahun juga. So bayangkan dalam tempoh PKP tu, struggle kita untuk survive all the companies, all the outlet. Kita tidak boleh buang pekerja, sewa kedai tetap kena bayar macam biasa, and then business macam mana kita mau jual sebab event tiada, and then kedai tutup. So itulah cabaran yang sangat-sangat besar lah bagi saya ketika tu, sampai pada untuk memastikan semua staff boleh dibayar gaji seperti biasa, semua staff tidak dibuang bekerja. Pada PKP itu macam-macam saya buat, jual kek, pergi delivery kek, pergi jual face mask, dapatkan supplier, jual sanitizer, jual lah. Time tu apa yang boleh dijual kita jual, just hanya untuk memastikan ada income dan kita boleh bayar. Kalau mau cerita tentang sewa kedai mungkin ada orang cakap, PKP kenapa mesti mau bayar sewa kedai? Mungkin ramai yang tidak faham sebab macam saya, kita buka di mall. So di mall tu dia pun ada pekerja maintenance fee yang pun nak dibayar gaji juga. So melalui sewa kedai ni lah orang dapat bayar gaji-gaji pekerja ni lah. So semua dia cycle dia macam tu juga. Jadi mau tidak mau kita kena usahakan juga lah untuk bayar kan, daripada tutup. Jadi kita tidak heran lah kalau di dunia banyak kedai-kedai yang terpaksa tutup sebab menghadapi masalah yang sama lah. So alhamdulillah juga dalam tempoh 2 tahun macam tu memang kita struggle dalam untuk sustain business. Tapi sehingga hari ni alhamdulillah sekarang ni sudah makin pulih dan kita pun sekarang ni tengah catch up balik lah apa yang perlu. Dan sewa-sewa kita tidak dapat bayar habis, tetapi kebanyakan mereka faham tentang situasi yang ada. Jadi diorang memang bagi kita peluang. Tapi yang penting bayar. So yang penting bayar, jadi kita usaha mana yang boleh. Jadi alhamdulillah sehingga hari ini cuma ada satu cawangan saja yang saya terpaksa tutup di Imago, itu pun kecil sebenarnya. Kita just mau try market di situ. So kita terpaksa tutup di sana. And then tapi yang di Karamusim dengan di Suria masih lagi berjalan seperti biasa, di Pahang masih berjalan seperti biasa. Dan alhamdulillah yang kita baru buka di Bukit Bintang. Jadi itu antara cabaran yang saya rasa memang saya akan kenang sampai bila-bila. Daripada jual baju, pergi jual kek, delivery face mask, delivery delivery hand sanitizer. It's just untuk kita survive kita punya company lah. Bekerja kita tidak buang, 100% kita tidak buang. Dalam tempoh tu cuma ada sebulan saja saya tidak dapat bayar gaji. Kita explain dengan staff, so staff pun faham situasi itu. PKP yang pertama, yang awal-awal 2 minggu pertama, lepas tu sambung lagi 2 minggu. So kita mengharapkan lepas tu boleh catch up ni kan, tapi mana yang sambung lagi. So memang tidak income kan on that time. Kita tidak prepare apa-apa pun untuk buat online. Jadi sebab kita memang physical store, jadi 2 minggu yang pertama, lepas tu sambung lagi memang tidak dapat bayar apa-apa gaji lah ketika tu. So pada bulan pertama saya tidak dapat bayar gaji, and then the next tu kita usahalah apa yang kita boleh supaya
So itu antara cabaran-cabaran lah. Kalau mau diceritakan cabaran-cabaran banyak, tapi itu yang paling kritikal yang saya ingat sehingga hari ini. Baiklah Cikgu Nazri, tadi tentang cabaran. Sekarang pula kita bercerita mengenai apakah pula harapan di masa akan datang. Kalau bercerita tentang harapan, tentang apa yang saya buat ni adalah memang sangat besar lah. Sebab kita sendiri ada meletakkan kita punya misi, visi untuk next 10 years kan. So kalau di flashback balik tentang video tadi, di situ saya ada katakan yang itu antaranya ialah saya ingin memperkenalkan corak-corak motif Sabahan ni di dunia, di mata dunia. So kalau kita sebut Sabah, orang akan ingat kita punya keunikan motif-motif Sabahan. Sebab kita sendiri di Sabah kita mempunyai lebih daripada 40 dan kita ada lebih kurang dalam 215 sub-etnik di Sabah ni, dan setiap etnik mempunyai motif-motif yang berbeza. Jadi itulah antara harapan saya lah. One day jika ada rezeki, jika insyaAllah kita boleh memperkembangkan desain-desain etnik ni, etnik Sabah khususnya di mata dunia lah, supaya orang kenal. Orang kenal Malaysia bukan saja dengan batik, tetapi orang kenal Malaysia sebab ada satu negeri di Sabah yang mengeluarkan motif etnik yang sangat unik. So itu antara harapan saya lah. Dan mungkin kalau boleh diceritakan lebih lanjut, mungkin desain-desain etnik ni akan lebih kepada fashion lah. So fashion, dan mungkin kita akan masukkan desain-desain ni dalam desain sports pun tidak masalah, because kita kena selalu cari satu kelainan lah. Jadi sokongan daripada ramai pihak tu sangat perlu lah, sangat penting supaya bukan saja kita dapat memperkenalkan Sabah di dunia, tapi kita mau menaikkan satu nama yang di Malaysia lah, Malaysia. So kalau macam brand-brand terkenal dunia kan, macam brand-brand terkenal dunia, Louis Vuitton, kita tahu dia daripada negara mana? Dia dari negara France. Kalau kita cakap Gucci, dia daripada Italy. So ada satu yang orang kenal, brand ni daripada Malaysia. Macam tu. Even kalau kita sendiri di Malaysia pun kita sudah ada satu brand Jimmy Choo, kan? Jimmy Choo, tapi dia buat kasut. Tapi dia sudah balik kepada fashion juga sekarang, yang terkenal juga. Tapi saya ingin membawa naik nama Sabah sendiri dengan motif-motif Sabahan ni lah. Sebab bukan saja untuk menaikkan sampai ke tahap internasional, tetapi kita juga ingin secara tidak langsung memberi pendidikan kepada remaja-remaja lah zaman sekarang. Sebab motif Sabahan ni kita risau one day diorang tidak tahu pun itu adalah motif suku kaum dia sendiri, bangsa dia sendiri, kan? Kita tidak tahu, kita risau dia jadi macam itu sebab zaman sekarang ni perubahan sangat cepat berlalu. Jadi dengan cara mempromosikan pakaian motif etnik Sabah ni, secara tidak langsung dia akan sentiasa diingati lah. Lebih-lebih kita jadikan dia sebagai daily use kan, yang boleh dipakai pada bila-bila masa, setiap hari. Kalau pergi kerja kita ada baju korporat yang baju etnik. Kalau kita mau berjalan-jalan kita ada t-shirt yang baju etnik, desain etnik kan. Jadi secara tidak langsung diorang pun yang budak-budak ni zaman-zaman budak-budak remaja ni dia akan tahulah, dia akan tahu ini adalah baju etnik motif aku punya bangsa aku sendiri. Sebab banyak sebenarnya yang kita belum explore lagi, yang tidak pernah dengar pun. Saya sendiri belajar benda tu kan. So itulah antara harapan saya supaya bila dia datang ke Sabah, dia tahu ada di Sabah ni antaranya yang uniknya adalah baju pakaian tradisi. Okey, seterusnya Cikgu Nazri, bolehkah Cikgu memberi sedikit nasihat atau panduan kepada para remaja yang menonton program kita pada hari ini?
Oh, kalau nasihat ni banyak sebenarnya. Nasihat ni sangat banyak. So, mungkin ramai yang tahu macam mana perjalanan yang saya lalui daripada dulu hingga hari ini boleh sampai ke level ni. Dalam kajian buku Dave Gadvi ni dia ada buat kajian berkenaan tentang dia banyak buat kajian tentang ramai yang orang-orang yang sukses lah. So apa sebenarnya yang menjadi punca mereka ni sukses adalah mindset. Dia membuat kajian iaitu 80% to be successful people adalah daripada mindset. Hanya orang yang sukses ni dia bermula daripada mindset. So daripada skill dia hanya ada 20% saja yang menggunakan skill yang untuk sukses. So kebanyakannya adalah 80% adalah daripada mindset. So bila bercerita tentang mindset, macam mana pula mindset ni boleh mempengaruhi kita untuk berjaya? Jadi dia boleh cerita seperti macam ni. Kebanyakan kita terlalu merendah diri. Aku biasa-biasa saja. So bila dia cakap aku biasa-biasa saja, itu adalah mindset. Aku biasa-biasa saja. So, sampai bila-bila dia akan biasa-biasa saja. And aku tak boleh, aku belum mampu, macam itulah. Bila dia sebut aku belum mampu, dia sampai bila-bila dia tidak akan mampu. Sebab dia sudah tanamkan mindset tidak mampu tu dalam pemikiran dia. So bila dia tanamkan mindset yang tidak mampu dalam pemikiran dia, dan sampai bila-bila dia tidak akan mampu, dan dia sendiri akan menggerakkan dalam diri dia yang benda tu sudah sinonim dengan diri dia. Aku tidak mampu, aku tidak kuat, aku tidak sehebat kau. Dia macam tu. Jadi kebanyakan orang yang susah mau berjaya beginilah, dia kebanyakan dia pegang mindset. Dia berpegang kepada mindset. Dia sudah daripada dulu hingga ini begini itu saja, dia tidak ubah. Jadi mungkin salah satu dia ialah cara dia ialah ubah mindset. Ubah mindset ni maksud dia apa yang kita perlu buat ialah macam mana kita mau bergerakkan apa yang kita mau capai itu start daripada mindset. So mindset ni kita akan fikirkan yang aku boleh buat, aku berjaya. Kenapa ada lagu yang kenapa kita ada lagu yang berbentuk motivasi yang khasnya untuk kesukan kan, yang macam jika kau fikirkan kau boleh, macam tu kan. Sebab itu semua adalah untuk melatih mindset, bukan saja kepada atlet, tetapi bila kita fikirkan pada diri kita sendiri, kita fikir kita boleh, memang boleh buat sebenarnya. Dan ada beberapa ujian sebenarnya, ujian yang secara spontan yang boleh buktikan mindset ni boleh ubah. Ada beberapa ujian secara live. Kalau saya selalu tunjuk kepada, kalau ada kadang dipanggil ceramah di depan, saya bagi tunjuk orang. Ada dua ujian yang boleh dibuat secara live. Okay, first kau tengok macam ni. Second, sampai mana kau boleh buat. Lepas tu kita buat ulang perkara yang sama, tetapi kita cuba fikir yang lebih ke depan, dan benda tu boleh berubah pada ketika tu juga. So dia mindset sangat penting. Jadi kalau mindset tu sudah awal-awal sudah breakdown, susah untuk kita bergerak ke depan. Sebab kita sudah letakkan satu standard dalam diri kita yang kita tidak boleh buat. Itu tidak boleh. Dan banyak fikir masalah daripada solution. So itulah antaranya lah. Jadi untuk saya lebih kepada nasihat kepada golongan muda ataupun pelajar kan, murid. So yang pertama sekali mindset. Mindset itu kalau saya ingin dapatkan skor 8A untuk SPM, saya boleh buat. Saya mau dapat 8A. Alhamdulillah saya dapat 8A. It's okay kalau kita cakap kita dapat 8A, tapi walau realitinya belum dapat kan. Tapi dia sebenarnya telah melatih kita punya minda untuk dapatkan benda tu. Jadi bila kita cakap kita mau dapat 8A, so nanti okay, macam mana untuk dapatkan 8A?
Alhamdulillah aku dapat 8A di SPM. Okay, macam mana untuk dapat 8A? So aku kena study. Dan aku kena study apa yang aku study, apa yang aku lemah. So dia akan mengubah kepada tindakan. So daripada mindset ini dia akan boleh mengubah kepada tindakan supaya dia dapat result apa yang dia mau. So dari 20% adalah skill. Skill ni ialah yang kita pandai apa yang kita buat lah. Kan? Jadi apa-apa pun kita mau buat, nasihat saya ialah yang pertama sekali mindset lah. And then yang kedua, kita kena fikirkan saya ada 3 cara untuk set mindset ni. Ini saya boleh kongsikan. Saya ada 3 cara, 3 step mindset setting lah orang cakap. So yang pertama sekali iaitu dengan niat. So niat apa yang kita mau buat. Contohnya kalau belajar, okey, niat aku adalah aku mau dapatkan 8A. Kenapa untuk dapat 8A? Sebab kalau aku dapat 8A, aku boleh sambung belajar hingga masuk universiti. Untuk apa kau belajar masuk universiti? Sebab kalau aku masuk universiti, aku boleh dapat dia sebagai satu lesen yang aku boleh dapat kerja yang baik. Bukan juga saya kata dapat kerja yang baik, maksudnya dengan masuk universiti itu you ada ilmu. Bila you ada ilmu, keperluan orang di luar sana, of course dia mau ambil orang-orang yang pandai lah, dia mau ambil orang-orang yang tidak ilmu kan. Ya, betul. Orang-orang ambil orang pandai. So bila ada duit, bila ada ilmu yang bagus, so possibility untuk dapat kerja itu adalah tinggi. Kenapa? Untuk dapat kerja yang baik kan? Sebab aku mau dapatkan gaji yang bagus. Kenapa aku mau dapat gaji yang bagus? Sebab bila aku dapat gaji yang bagus, aku boleh bantu mak, parents, ibu bapa aku yang dulu mama aku kerja hanya di Kebun Getah, orang bilang kan, mana yang mama aku dulu cuma jual kuih di tepi jalan, aku boleh bantu dia, aku boleh bagi dia duit. So dia berbalik kepada niat. So at the end, niat dia sebenarnya adalah membantu family dia. Dia mau bantu mama bapak dia, mau bantu adik-beradik dia yang mungkin susah, family dia memang susah, so niat dia. So bila bermula dengan niat, so automatically you punya mindset boleh berubah untuk menjadi yang lebih baik. So itu tadi kita flashback, kenapa? Sebab at the end dia mau tolong family dia. Then apa aku kena buat? Of course aku kena letakkan mindset aku untuk jadi pelajar yang semua. Itu yang pertama. Itu step yang pertama. So step yang kedua ialah kamu kena student lah terutamanya, dia kena burn, dia kena bakar dia punya apa yang selalu blocking di mindset. Mindset blocking lah, kan? Mindset blocking ni lebih kurang seperti yang macam saya sudah bagi contoh tadi. Bila kita nampak dia selalu mengcomparekan diri dia dengan orang lain yang terbaik. Contohnya dia ada kawan yang lebih terbaik dengan dia. Kau boleh lah, kau ada family kaya, boleh hantar pergi tuition, kau boleh lah, semua kau boleh lah, semuanya yang tak bagus kepada diri dia sendiri kan. So kalau you fikirkan dia boleh pergi tuition sebab dia ada duit dan kau tidak ada duit untuk pergi tuition, so apa yang kau boleh buat sebenarnya? Banyak je cara pun sebenarnya kan. Mungkin kau boleh cari cikgu saya bukan kelas tambahan, cikgu boleh bantu kan? Saya sure cikgu di sekolah dia tidak akan cakap tidak. Sebab kita faham, kita guru kan, kita sentiasa mau mendidik orang kan. Kalau betul dia cikgu boleh ke bantu saya cikgu, saya memang lemah dalam dunia, saya perlukan extra kelas, kalau boleh, kalau ada yang saya boleh datang pergi rumah cikgu ke apakah boleh ke kan, 1 jam saja kan. So itu cara dia lah penyelesaiannya kan, just saya bagi contoh kan. Tapi mind blocking tu paling penting. Kalau awal-awal lagi mind blocking sudah ada, dia cakap kau boleh lah, aku tak boleh. Dia kena fikir, dia kena ada duit baru dia boleh pergi tuition. Memang kena ada tuition sampai bila-bila. Sebab dia tak fikir cara untuk dapatkan ekstra ilmu daripada cikgu luar waktu persekolahan. Sebab dia sudah ada mind blocking. Awal-awal sudah block diri dia, tak boleh. So banyak bagi alasan. So macam mana mau? So kena bakar mind blocking itu. Cari penyelesaian macam mana aku dapat. Boleh je pun. Sekarang ni pun lagi mudah di ujung jari kan. Teknologi sekarang sangat canggih dan saya percaya sekarang zaman-zaman kita dulu, cikgu-cikgu ni dulu mana ada handphone. Pergi cari informasi susah. Sekarang ni
di handphone, tekan Mr. Google, semua dapatkan. Jadi tidak alasan lah pasal saya pegang. And then itu yang step yang kedua. Dan step yang ketiga adalah beri makan untuk you punya misi dan visi. So misi dan visi ni lebih kepada tadi lah, berbalik kepada yang niat awal tadi. Dia punya misi ialah untuk bantu family dia, untuk bantu family lah, bantu mak bapak dia yang susah. So itu misi dia sebenarnya. So sentiasa bagi makan misi-misi. Selalu ingat, aku mesti bantu mak bapak aku yang susah. One day aku mesti jadi doktor. One day aku mesti jadi the best entrepreneur. One day aku mesti the best lawyer di Malaysia. So macam mana kan? So itu misi dia. Let's say lah kalau dia mau jadi lawyer kan. Okay, aku mau jadi lawyer yang berjaya. So itu misi aku. Misi aku 20 tahun, 30 tahun akan datang. InsyaAllah aku akan jadi the best lawyer in Malaysia. So dalam masa tempoh. So apa yang dia boleh lah. So jadi daripada visi dia tu, apa yang dia kena achieve setiap beberapa tahun, 5 tahun sebelum, 5 tahun. So itu pula misi dia. Jadi sentiasa ingatkan diri dia supaya misi aku adalah aku mau jadi the best lawyer di Sabah. Kalau nak di dalam company pun apa kan? Kalau aku sudah kerja di firma guaman, aku mau jadi the best lawyer dalam firma guaman antara staff. Lepas tu misi dia yang pertama. Okay, misi kedua aku kena upkan lagi. Bukan jadi firma guaman, aku mau the best lawyer in KK. Kan? Okay, so dia sudah dapat the best lawyer in KK. Okay, next level, aku mau di seluruh Malaysia pun. Macam mana I will be the best di seluruh Malaysia. So itulah yang dia kena sentiasa achieve dengan ingat bagi makan lah, fit with mission and vision. So itu antara yang step mind setting lah yang tadi saya ceritakan. So itu baru kita cerita tentang yang berkenaan tentang misi mind setting. So antaranya yang lain lagi pun antara yang lain yang boleh saya sharekan adalah berkenaan tentang passion. So bila kita passion untuk buat sesuatu benda, insyaAllah apa yang kita mahukan itu senang berjaya. Ada juga kalangan rakan-rakan saya, dia tidak passion dalam benda itu, tetapi mungkin disebabkan dia terpaksa buat benda itu, dia boleh berjaya juga. Tetapi bagi saya lebih mudah bila you ada passion. Jadi student pelajar, kalau you minat dalam otomotif sekalipun, itu passion anda, just go for it. Jadi parents pun janganlah halang kan. Kita zaman sekarang ni kadang parents, aku mau anak aku jadi lawyer, tapi it's not the way. Jadi kita sepertinya support anak-anak kita supaya apa yang dia minat tu boleh menjadi satu yang lebih baik. Tapi mungkin mak bapak ni fikirkan, jangan fikir terlalu kecil lah, jangan fikir terlalu kecil. Otomotif jadi mekanik, saya bilang anak kamu jadi mekanik kan. Cuba fikir lebih besar. Yang dia menjaga mekanik. Bukan dia jadi mekanik, tapi dia on kepada mekanik. Mekanik dia ada di bawah, dia jaga ada lebih kurang 100 mekanik. Kan bagus tuh. So cuba cara pemikiran, itu balik kepada mindset. Cuba cara pemikiran kita. Kalau kita berpikiran begitu saja, mekanik, anak aku minat otomotif. Sampai bila-bila dah jadi mekanik, sampai ketua lah jadi mekanik. Tapi sebenarnya boleh siap kita twist benda tu. Dia jadi owner kepada mekanik di tempat. Kan bagus. So jadi bila anak-anak ada passion, kan student-student ada passion, just go for your passion. Bila you minat sesuatu benda tu dan buat sebaik mungkin, insyaAllah akan sampai. And then bila sudah selain daripada passion tu, yang ketiganya you kena buat lah. Kena buat. Jangan saya rasa sudah ada passion tapi nak buat. Kan? And then yang paling penting adalah setiap apa yang kamu passion tu, saya percaya dia ada ilmu yang tersendiri. Even macam saya sendiri pun asalnya adalah guru pendidikan jasmani, tapi kenapa boleh jadi lari di entrepreneur? Waktu saya di universiti dulu tidak ada diajar tentang entrepreneur, macam mana mau menjual, macam mana mau buat marketing, tidak. Tapi saya tahu benda tu saya perlu cari. Dan even sampai sekarang pun saya masih keep learning, belajar untuk jadi lagi yang the best dalam company, dalam saya punya organisasi sendiri. Sebab ilmu sangat penting. Jadi
cari ilmu berkenaan passion yang kamu mau, apa yang kamu mau. Kalau di sekolah, let's say lah, kalau kamu di sekolah, of course dia menjadi satu orang bilang batu loncatan lah untuk pergi ke next level. So, bila you menjadi mekanik, of course you kena pergi cari yang bagian kemahiran. Bila menjadi bagian kemahiran tu, then itulah ilmu dia. Mungkin di sekolah tidak ada ajar mungkin basic kan. Jadi kena cari ilmu berkenaan tentang passion yang apa yang kamu perlukan. Okay, so sudah ada ilmu, sudah ada passion, and then buat dulu. And then sepanjang saya jadi dalam bidang usahawan ni, antara yang tekankan juga yang paling penting adalah kita punya spiritual juga. So spiritual ni adalah, kalau bagi yang Muslim, solat kan, solat kena jaga. And then apa-apa yang kita buat pun kena tawakal, kita kena berserah apa yang kita buat, supaya benda tu jadi hasil kah tidakkah. So kita kena, yang penting kita tahu, kita percaya apa yang kita buat semuanya hasil daripada dia. And then kena adapt dengan perubahan ni, kalau diceritakan sekarang ni zaman VUCA, orang kata VUCA ni ialah singkatan kepada dunia ni terlalu cepat berubah. Okay, dunia ni terlalu cepat berubah. Saya bagi contoh, kalau dulu zaman, kalau teknologi lah, dalam teknologi kan, mana kan kita dalam sains dengan teknologi terlibat. Kalau dulu teknologi, waktu zaman-zaman saya dulu, kalau kita mau save file dalam komputer, guna disket. Lepas disket punya evolusi tu, dia tukar kepada CD. Lepas CD dia guna DVD. Lepas DVD, pendrive. Guna pendrive. Pendrive punya mahal dulu kan, berapa gig sudah berapa ratus pendrive. Sekarang bukan pendrive sudah, dia pakai cloud. Login dia pakai cloud. So perubahan zaman tu sangat cepat. Jadi kita kena adapt dengan perubahan. Dulu orang suka datang pergi shopping mall, datang pergi kedai. Tapi sekarang tidak, semua di ujung jari. Ada Shopee, ada Lazada, semua di ujung jari. Main order saja. So ini teknologi. So kena adapt dengan perubahan. Teknologi yang sangat canggih lah. So bukan saja dengan teknologi, tapi banyak perubahan-perubahan lain daripada sistem kan. So kena adapt dengan perubahan. So janganlah kita macam susah mau berubah kan, sebab perubahan sangat cepat berlaku. Contohnya kalau zaman saya dulu, kalau handphone yang paling canggih dulu tu Nokia lah. Sekarang macam-macam kan, ada Ono, ada Oppo, ada macam-macam lah kan, iPhone lah yang paling Jadi dulu zaman saya Nokia. Tapi di mana Nokia sekarang? Sebab dia tidak adapt dengan perubahan. Dan CEO Nokia sendiri berkata, kami tidak melakukan apa-apa kesalahan, tapi kami kalah. Dia cakap. Waktu Nokia tutup kedai, dia cakap kami tidak melakukan apa-apa kesalahan pun, tapi kami kalah. Sebab perubahan zaman terlalu cepat. Semua teknologi beralih arah yang lebih canggih, lebih terkini. Kan kalau sekarang pun kita tengok sekarang pun kita sudah jadi start di Malaysia lah. Di Malaysia sudah start daripada cashless, tidak pakai bawa cash. Semua pakai scan, pakai tap card, semua kan. Kalau dulu, tapi sebenarnya benda ni kalau di luar negara semua sudah beralih arah. Memang tiada sudah cash. Semua akan menggunakan sistem. Di Malaysia saya tengok apa yang perubahan, kalau mungkin ada pernah nampak di Facebook yang makanan dihantar oleh robot. So itu adalah realiti. Saya sudah lalui benda tu. Jadi bila saya fikirkan balik, mungkin one day kalau pergi ke restoran, kita tidak perlu sudah pakai pelayan. Sebab ada kedai-kedai yang mengambil order
yang tidak perlu pakai pelayan pun, dia sudah sediakan QR code di meja. So kita scan QR code tu, order situ, and then tunggu 5 minit, order sampai. Tapi itu biasa ada di kedai-kedai mamak ni, kedai-kedai yang canggih-canggih sikit dia ada. Tapi itu dia masih hantar pakai orang. Ada pula yang kedai yang dia masih ambil order pakai orang, tetapi dia hantar pakai robot. Robot tu ada. Jadi saya kata kalau dua-dua ni combine, dia order pakai QR code, yang hantar makanan pun pakai robot. So tidak ada sudah pekerjaan untuk pelayan. Tiada. Jadi perubahan tu sangat cepat lah. Jadi kena adapt. So my point is kita kena adapt dengan apa-apa perubahan. Sebab bila kita masih lambat untuk berubah, itulah antara isunya. Kalau selalunya kita macam ke belakang, kita rasa kita gagal. Tapi sebenarnya bukan gagal, sebenarnya kita kena ubah sikit. Itulah antara yang saya boleh share ketika ni. Terima kasih Cikgu Nazri. Baiklah para penonton yang dikasihi sekalian, masa agak mencemburui kita. Maka webinar Success Story of Successful Entrepreneur bersama yang dihormati Cikgu Nazri K. Hamid, Ketua Pegawai Eksekutif Trusted Shark, berakhir sampai di sini. Saya mewakili urus setiap program merakamkan jutaan terima kasih sekali lagi kepada Cikgu Nazri atas kesudian bersama kita pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bunga degap di atas para, anak dusun, pasang pelita, kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Saya, Widyawati Abdul Musa, moderator anda pada hari ini, mohon undur diri. Sampai jumpa lagi.